Assalamualaikum dan hai, anda kembali bersama kami di Amaz untuk segmen Sembang Lebat. Hari ni kita ada macam biasa saya sebagai host, kita ada Obe, kita ada Fazli, kita ada Nazrin dan kita ada Fahim. Hai. Baik, dalam video kali ni kami nak berkongsi kepada anda semua ramalan untuk tahun 2021. Okey. Tanpa lengahkan masa, kita mulakan dengan Fahim. Fahim rasa macam mana? Apa ramalan Fahim? Okey, kita dah banyak dengar pasal teknologi yang akan datang 2021. Yang paling menarik perhatian saya adalah peranti boleh lipat mampu milik. Akhirnya foldable phones ada dalam kategori mid-range. Tapi persoalannya mid-range foldable phone ni adakah harganya harga mid-range ataupun harga flagship juga? Cuma yang buatkan saya paling risau bila kita cakap pasal mid-range, kita tahu foldable phone ni paling banyak orang pakai sekarang adalah skrin plastik. Samsung baru pakai UTG Ultra Thin Glass. Jadi kalau phone mid-range ataupun foldable yang murah ni, adakah dia akan pakai Ultra Thin Glass ataupun plastik? Bagaimana kualitinya kalau kita nak bandingkan dengan foldable yang flagship? Itu yang buatkan saya risau. Tapi macam kita dengar, suku pertama 2021 Xiaomi akan ada 3 juga peranti boleh lipat. Samsung pun tahun ni akan ada 3 juga. Yang mana kita tahu Z Fold 3, Z Flip 3 dan yang ketiga adalah mid-range dia orang. Yang kita dah dengar sejak tahun ni, pada awal tahun yang dia akan keluar satu yang murah. Cuma tu saya nak tahu kualiti dia macam mana dan murah dia tu murah apa? Apa pendapat korang? Adakah kalian bersetuju? Macam aku kalau tengok memang teknologi biasanya akan bermula dengan mahal dan akan jadi murah. Dan saya rasakan tahun 2021 UTG juga akan kurang harga. Pasal kita tahu nanti bukan Corning saja akan buat foldable glass, syarikat lain pun akan buat. Jadi bila kita tahu bila anytime bila syarikat pada China akan hasilkan peranti yang menggunakan form factor yang sama, harga akan turun dengan mendadak. Ini adalah benda yang kita boleh predict. Dan saya setuju dengan Fahim, saya rasa tahun 2021 akan jadi akhirnya akan ada boleh mampu milik. Pasal kita tahu maksud mampu milik itu adalah sangat subjektif. Macam sekarang kita tahu harga foldable 8999 mahal. Tapi ada juga sekarang telefon macam Poco itu jual harga lebih 2000 pun orang kata mahal. Tapi bagi kita mungkin kata itu adalah mampu milik. Jadi apakah mampu milik itu adalah sesuatu yang subjek to setiap interpretation. Rasanya untuk apa macam saya cakap teknologi skrin boleh lipat mampu milik dia ada dua jenis jugalah. Bukan like kita boleh cakap mana tu foldable. Kita boleh tengok Microsoft Duo. Mana tu pun kira foldable punya telefon. Mungkin tu akan jadi mid-range untuk Samsung. So kita tak tahu sekarang ni apa jenis foldable phone yang dia akan announce untuk mid-range. Malah sebenarnya menarik sekali, atau ada leak video masa Presiden Samsung pergi ke dunia R&D. Ada design phone yang tak pernah nampak, dan bila tengok boleh sama dengan pattern dia, dengan dia buat pattern ni bukan foldable tetapi rollable. Masa kita tahu LG akan lancarkan rollable dia tahun hadapan. Samsung akan ada event 6 Januari ini, dia kena sebagai first look. Dan daripada image Hacha tu macam, adakah itu rollable pertama daripada Samsung? Dan juga kita tahu Oppo pun dah buat Oppo X 2020 yang rollable. Jadi rollable adalah satu lagi konsep, boleh lipat, boleh gulung. Dan itu mungkin akan jadi form factor yang mungkin lebih murah banding dengan UTG. Mungkin betul lah, sebab macam tadi Obi cakap, sebab sebelum ni ulasan Obi berarti boleh lipat bukan untuk semua orang, belum bersedia sebab mahal gila. Dan again Obi cakap harga adalah subjektif. Pada orang mungkin 8,000 tu tak mahal, pada orang 8,000 tu murah. Macam orang yang beli iPhone, ada orang kata iPhone ni mahal, tapi ada orang kata tahun ni iPhone macam dah murah lah. Siapa yang cakap iPhone murah? Tapi the bigger problem dengan foldable devices ni semua actually software optimization. Ya, betul. Kita tengok sampai sekarang Z2 Fold, walaupun ramai orang cakap best phone of the year, paling unik kan, tapi optimization software dia still negligible. Tapi yang paling teruk software rasanya Surface lah. Buka kamera pun lag. Surface Duo. Jadi itulah ramalan saya untuk tahun 2021, yang mana tahun 2021 akan lagi banyak pilihan peranti boleh lipat atau juga peranti boleh gulung dan harganya mungkin murah. Macam kita tahu Z Flip jenis yang pertama. Berapa range murah? Jangan guna murah. Bukan murah. Kita cakap murah.
kita letak Maya in the spot. Murah macam Realme. Biar kita ada macam ni lah. Kena check kat sini. Harga Z Flip generasi pertama sekarang boleh beli pada harga 3,000 set baru, set rasmi. So maknanya takkan ambil range yang baru akan jual harga 5,000. Mungkin 2. Mungkin range 3,000. Biasanya style peranti baru keluar, dia akan jual harga peranti lama ikut pasaran. Sebab dia akan hentikan peranti itu kemudian. So dia akan pakai harga yang tu. Kita tengok kalau boleh dapat foldable 3,000, why not tak cuba? Okay. Itu ramalan Fahim. Foldable harga murah. Murah dia kata. Kita tahu murah dia macam mana. Oh, tak boleh. Okey, bagaimana pula dengan Nazrin untuk 2021? Nazrin rasa macam mana? Kalau Fahim cakap dia rasa foldable akan murah pada tahun 2021. Bagi saya, barang-barang elektronik akan menjadi lebih mahal. Ambil tahun 2021. counter terus. Dah murah? Dia cakap saya cakap akan naik harga, tapi mungkin tak nampak sangat dari segi pengguna, tapi saya rasa bahawa syarikat-syarikat akan rasa kerana baru sebenarnya dia ini kita dah berbanding kepada pembuatan komponen. Betul. So pembuatan komponen kebanyakannya tak kisah daripada AMD, Nvidia, Qualcomm, MediaTek dan sebagainya. Kebanyakannya semua menggunakan khidmat TSMC. Betul. Ataupun Taiwan Semiconductor Company untuk membina SoC ni lah. Jadi isunya di sini ialah sebelum ini, saya untuk 2 ke 3 tahun kebelakangan ini sehingga 2020, TSMC sebuah syarikat yang sedang membangun. Jadi betul mereka adalah satu-satunya syarikat yang boleh membangunkan chip menggunakan proses 7 dan 5 nanometer. Dan untuk membolehkan, untuk memaksa orang menggunakan proses mereka, dia buang harga. Dia cakap, okey, kalau korang buat banyak ni chip dengan kita orang bagi harga diskaun macam ni. Tapi baru-baru ini, I think tak silap saya 2 ke 3 minggu lepas saya dah laporkan bahawa diskaun ni dah tak ada. Diskaun ni dia cakap pada tahun 2020 kita orang dah tak ada mass diskaun pembuatan besar-besaran ni dah tak ada dah. So likelihood ialah yang paling terkesan pada pendapat saya most likely ialah peranti pintar. Pasal memang kita tahu syarikat-syarikat macam Qualcomm dengan MediaTek, mereka memang bergantung gila-gila dengan TSMC untuk buat orang dia SoC. So syarikat-syarikat yang lain yang terkesan macam AMD, Nvidia, Apple juga. Jadi pada firasat saya, oleh kerana diskaun ni saya nak ikutkan, kalau kita tengok tak ada kacau sangat, tetapi oleh kerana bisnes ialah bisnes, of course dia nak jaga margin keuntungan dia kan. Jadi pada pendapat saya, bila dah mulanya penawatan diskaun ni, kita akan dapat lihat, especially pada penghujung tahun 2021, kita akan tengok flagship harga dia akan meningkat sedikit berbanding dengan tahun lepas. This isn't something new, pasal technically speaking memang dari tahun ke tahun harga device flagship memang akan naik berbanding dengan tahun lepas. Tapi saya rasa dia punya berapa banyak yang dia naik tu, pada tahun hadapan kita akan melihat peningkatan yang jauh lebih ketara berbanding dengan Jadi kan ajukan Sebenarnya cakap macam tu, pasal kita cakap pasal TSMC, kita tahu dia punya pesaing paling hampir ialah Samsung Semiconductor. Dan Samsung Semiconductor ni sangatlah besar. Dia, saya tengok kalau tak silap hari tu, dia juga terima order pada Qualcomm untuk phone daripada Snapdragon 888. Dan menarik juga kita tengok, lepas Mi 11 dilancarkan itu, boleh pula Snapdragon 888 pada harga yang tak masuk akal, agak murah. 3,000, 2,480. Tapi kita bercakap tentang Xiaomi yang memang syarikat kata dia tak akan ambil more than 5% kan. So Xiaomi is outlier, dia adalah satu anomali. So tak boleh. Tapi kalau betul, pasal kita tahu kita tengok tahun ini ada lambakan memori, kalau tak silap saya. Pasal ada lambakan memori pasal kita tahu Huawei tak beli memori. So harga rendah, tapi itu adalah teknologi lama. Tapi kita tak tahu apa teknologi ni, adakah pasal kita tahu sekarang, macam kita ada bincangkan itu bahawa konsol pun dah pakai SSD yang mulakan semiconductor. Kita mungkin akan berlaku balik harga macam 3 tahun lepas tak silap saya, bila harga RAM suddenly melonjak sampai 40%. Bila semua orang nak beli RAM baru DDR5 4 dan juga DDR5 digunakan dekat GPU yang meningkat, suddenly harga meningkat. Jadi mungkin prediction ada, orang kata ada petanda is there, dan
Mungkin lagi mahal. Kalau ramalan nation jadi reality, tak dapatlah korang beli foldable phone. Kau Dia punya sekarang nilai pun yang kita akan nampak peningkatan harga ni mungkin daripada pertengahan ke suku ketiga tahun tahun. Dekat awal Saya rasa sangat interesting ialah pasal kalau saya dia buat bill of material hari tu untuk setiap peranti. Sebelum ini benda yang paling mahal, komponen paling mahal ialah skrin. Tahun ini buat kali pertama ialah prosesor dan juga RF. Bukan prosesor saja, untuk dia punya aerial, untuk 5G tu memang mahal. So logically memang akan naik bila RAM pun naik, dan itu adalah dia macam ni lah. Sekarang kita tengok TSMC cakap tak ada diskaun dah. Tak ada diskaun, yes. Bukan harga dia murah, dia bagi diskaun so that orang guna dia punya proses. So bila TSMC dah naik harga, so saya rasa Samsung, kita tahu Samsung dia orang punya corporate macam mana. Kita dah tahu dia memang kalau boleh nak dapat untung, memang dia akan cuba dapatkan untung sebanyak yang mungkin. So mungkin saya rasa pada firasat saya, Samsung juga akan mengambil langkah yang sama. Pasal memang semua orang akan nak guna proses 5 nanometer, 7 nanometer. Betul. 10 nanometer, 14 nanometer memang dah tak ada orang. Intel sahaja yang kisah pasal 10 dengan 14 nanometer. Berapa Intel? So itu saya punya ramalan pada tahun 2022. Okey, ramalan Nazrin adalah barang perkasan akan jadi makin mahal. Okey, pada saya, ini salah satu topik yang menjadi hangat tahun ni lah. Tanpa pengecas, trend ni akan menjadi lebih berluasa pada tahun hadapan. Norma baru. Katanya diorang buat pengecas sebab untuk mesra alam. Tak tahu lah macam mana mesra dia tu. Tak ada charger ke? Tak ada kepala pengecas? Tak ada kepala pengecas tu. Dia pun pakai buang lah. Kenapa saya kata macam ni? Tahun ni je Apple buat langkah berani. Dia adalah the first pengeluar yang buat langkah ni, buang kepala pengecas daripada pack pembelian. Bukan pengecas je, earphone pun tak ada. Betul lah. Kecuali di Perancis. Sebab dia ada certain country, dia ada law dia yang masing-masing lah. Okay, bila Apple buat macam ni, banyak orang ejek. V termasuk Vivo, Samsung dah cakap diorang sertakan pengecas. Tapi tiba-tiba baru-baru ni kata Samsung dah buang iklan semua pasal pengecas. Lepas tu banyak pula rumus-rumus kata S21 takkan ada pengecas. Jadi kat sini tapi kat sini kita boleh tengok lah trend ni akan berluasa. Kita boleh tengok baru ni sendiri, Xiaomi Mi 11 ada, tapi bagusnya Xiaomi kat sini dia bagi pilihan lah, sama ada nak pengecas ke tak ada pengecas. Pengecas tu dia bagi percuma. So saya boleh expect benda ni akan berluasa. Diorang kata untuk mesra alam. Adakah kalian akan bersetuju dengan Maya? Saya setuju pasal kita pernah discuss topik tentang pengecas sebelum ni. Dan saya lah antara orang yang bersetuju bahawa charger tak diberikan lagi pun. Sebab saya dah banyak charger kat rumah yang lama-lama tu dah obsolete, dan saya terus beli yang charger yang 65 watt apa semuanya, dan dah boleh gunakan untuk semua. Saya rasa satu charger sekarang untuk laptop, satu charger untuk iPhone, satu charger untuk Samsung saya, satu lagi charger untuk power bank. Memang dah, kalau saya dah spend RM98 untuk charger macam ni, kenapa saya nak gunakan ni? Kita dah satu universal. Jadi satu kata macam kita dah biasa sekarang untuk menggunakan peranti dah tak ada bicu audio. Dah biasa juga sekarang dengan peranti yang bateri tak boleh ditanggalkan. Dan dah biasa sekarang dengan browser tak sokong flash. It's about time. It's logically saya cakap next step forward untuk terus minimalist future. In a way saya cakap macam mana orang menganjing Apple ke segalanya, orang akan ikut pasal itu dia anggap sebagai selling point. Really enough. Betul. Really enough. Bicu audio pun ramai dah ikut. Macam yang saya cakap sebelum ni, kalau Apple buat, baru orang buat. Kalau brand Android lain yang buat dulu, tak siapa nak ikut. Kesian. Ya, contohlah macam Oppo dulu. Oppo 5 tak silap saya, yang first tak R5 Oppo tak ada R5. bicu audio. Orang kata semua orang buat bro. Oppo buat dulu. Semua magic, semua untuk iPhone 7 keluar, boom, semua Android lepas tu tak ada. Biasa bagi data, sekarang dah tak bagi data dah sekarang. Macam balik setuju tak kalau ni jadi trend, akan jadi masalah. Jadi trend buang pengecas tu macam mana? Rasanya daripada dulu lagi apa, tapi yang pastinya kalau nak jual iPhone lepas ni tak nak tengok lagi dah. Kau guna tak charger? Tak ada dah. Dan memang betul lah, masa depan lagi pun saya sendiri macam okey juga beli charger yang harga RM90 yang boleh support sampai 85 watt. Saya guna dekat semua, especially bila device yang kita guna tu pakai USB JVC. Sama. Saya pun ada satu gun charger yang ada 3 port, yang mana 3 port dah boleh charge 3 device. Takkan tak cukup lagi. So, kasi ramai tahun
harapan 2021 trend ni akan berluasa. Bukan saja Apple, bukan saja mungkin ramai lagi. Kita akan tengok. Selamat tinggal saja. Okey, itu ramalan macam mana dengan Fazli? Oh, ramalan saya. Ramalan 2021. Rasanya tahun 2020 ni kita bukan, rasanya tak silap saya tahun 2020 lah. Kita tengok sekarang kenderaan sebuah pandu dah makin orang kata meluas, and kita actually nak benda tu untuk cruise around, contoh macam dalam bandar, at least dekat highway lah, and kita nampak ramai macam accident, mengantuk ke apa ke. Teknologi sebuah pandu ni akan membantu pengguna dapat travel dengan lebih selamat. Sebab kita tahu kita ni manusia, saya sendiri pun pernah tertidur, duduk dalam keadaan tertidur, lepas tu tiba-tiba sedar duduk lane kiri. So tu sangat-sangat bahaya, especially bila cruising pada kecepatan 120 km per jam. Memang teknologi sebuah pandu ni boleh kata canggih. Kita tengok je lah masa Telkom buat demo kata ada kereta sebuah pandu tu, and kita tengok kereta tu, saya sendiri tengok penuh dengan sensor dekat tayar belakang, dekat tayar depan, bawah tu habis dia buka, letak motor, lepas tu atas tu dengan tanduk, dengan sensor LiDAR dia tu. Memang nampak, oh, this is not a car. And bila saya tengok satu software ataupun produk yang dijual dekat internet sekarang ni is Komo AI. So dia ada dua tau, satu dekat Malaysia, satu dekat luar negara satu. Cara dia orang jual pun saya tak pasti, tapi untuk Komo AI yang luar negara tu dia jual satu device. Kalau yang dekat Malaysia dia buat dekat phone yang korang ada je. Bila satu device dia akan connect dekat kereta tu, so dia akan ada tutorial dalam YouTube. Boleh tengok sendiri kalau nak cuba tengok. Honda, Toyota, kira macam modern kereta ni memang dah ada kira macam motor untuk gerakkan steering, sebab dia ada lane keep assist. Toyota famous, Honda dengan Toyota rasanya famous dengan lane keep assist. So dia dah ada semua teknologi. And bila ada kemudahan macam tu, kita tak perlu nak tukar ke kereta lain. Memang kalau kita tengok teknologi sebuah pandu hanya ada pada kereta elektrik macam Tesla ataupun Ferrari Future tu elektrik sekali kan. Lepas tu yelah, masa mula-mula dia macam eksklusif dekat kereta elektrik. Sekarang at least ada dekat kereta petrol juga, sebab especially Malaysia ni yang lambat adapt dengan kereta elektrik. Kalau kan ada je tapi yang betul-betul mahal. Tapi tak cakap Tesla tu murah, sebab kalau tengok harga dia dekat sini pun boleh tahan mahal juga. Saya faham ni, murah dia tak boleh nak. Dia bukan murah. And boleh kata kita nak tengok teknologi sebuah pandu ni ada juga dekat kenderaan biasa yang pakai petrol ataupun diesel. Contoh yang dah ada yang buat kira macam susah sikit daripada Komo AI, yang diguna sensor-sensor seperti saya cakap tu, ada LiDAR, ada wheel punya speed sensor, adalah kalau tak silap saya Sky Robotics. Tak salah, yang tu yang buat dekat truck saja, which is guna enjin diesel. And teknologi tu kira okey, bagus, tapi nak kena letak semua sensor tu is actually quite leceh and perlukan modal untuk buat. So at the same time, teknologi tu actually perlukan orang untuk tengok, which is kalau nak isi minyak ke, kita tak ada lagi teknologi yang pergi dekat stesen minyak dia akan isi sendiri, tak ada. So technically kalau long distance kita still kena guna manpower untuk at least maintain that trucks lah. Tapi untuk sekarang ni just jangka masa pendek, just kita predict sebuah pandu, teknologi sebuah pandu lagi mudah untuk diakses. Contohnya macam apa yang Komo AI tu buat dekat kereta-kereta tempatan ataupun rasanya kereta-kereta Jepun kot. Rasanya kereta dekat US rasanya tak buat tak support lagi. Betul. Nak cakap pasal teruskan. Sejak apa pendapat korang dengan macam Fazli cakap kereta internal combustion engine kan ada kan. Kalau kita tak perasan, Nissan ada dia punya ProPilot. So ProPilot ni dia dah memang starting from next year ada a few car yang akan dapat benda tu sebagai car by standard, dan kereta tu pakai elektrik pun dan bukan hybrid pun. So memang dah ada pergerakan tu. Dan going forward pada kata sebuah pandu ni, saya rasa bagi kebanyakan orang level 4 atau level 5 tak penting pun. Saya rasa sebagai orang yang hanya tak suka drive dekat highway dan long distance, kalau kereta tu ada ADAS untuk kawal lane keeping dan distance pun saya rasa dah memadai. Untuk dalam bandar. Untuk highway. Pasal saya rasa kalau drive dalam bandar saya tak ada masalah, pasal tak boring. Jalan pun banyak, jadi kita ada engagement. Instead lah macam kita lalu dekat Lebuh Raya Plus, jalan straight, boring. So bagi saya
Next is untuk memastikan kereta-kereta yang orang kata regular people boleh beli, ada ADAS untuk braking. Pasal kita tahu yang masalahnya sekarang ialah distance langgar, kita kena ada braking dan untuk pastikan lane keeping je. So itu yang paling penting, pasal kalau tertidur pun kalau lane keeping ada boleh mengelakkan diri daripada accident. Dan kalau ada distance untuk mengawal jarak tu ada dan braking juga boleh mengelakkan kemalangan. Dan itu untuk, saya rasa itulah kata itulah first hurdle untuk pengeluar kereta kat Malaysia. Untuk sedangkan kita tu sekarang X50 kan yang X50 yang ada ni, X70 macam mana ada benda X70 ada. Jadi X50 lah yang first. Dan saya tengok harga jualan pun tak terlalu melampau, bawah 100, which is saya rasa adalah okey untuk teknologi tu. Jadi itulah next step untuk orang yang macam kita tak semua orang perlukan telefon perintah mercu, tak semua orang memerlukan komputer gaming. Betul. Dan semua orang mungkin tak perlukan kereta pintar yang boleh bawa sendiri. Betul. Untuk kawal basic untuk mengelak kemalangan tu sudah good enough. Sebab itulah saya tak sabar nak tunggu produk Komo AI tu jadi komersial. Sebab Januari 2021 ni dia kata nak buat beta testing selected kereta. Sayangnya kereta Azia saya 2017 tak support. Tapi menariknya Komo AI ni dia kata dia akan buat macam satu kotak set kan, satu aksesori kan. Prototype dia sekarang adalah OnePlus 3. Baru lah. Wow, nice. Kena juga promo OnePlus. Sebab kita menarik, dia letak OnePlus 3 tu dekat cagak kat kereta tu, pakai kamera phone tu dengan satu kabel terus pergi kat apa benda lah sensor dekat engine management. dekat engine kita, terus boleh kawal steering macam dia kata akan datang untuk kawal minyak dan kawal brake, software update je. Power tak power. Itu adalah local orang kita buat, orang tempatan buat. Tu tak sabar. Dan dia kata harganya lagi murah daripada iPhone. Target dia itu apa? Bawah 2000. Bawah 2000. Lagi murah dari iPhone. So nampak lah iPhone tu kat mana. Itu selling point dia. Dari tadi murah. Okey. Fazli kata kereta suar pandu. Bagaimana pula dengan OB? Saya akan mengakhiri segmen ni dengan ramalan yang grim. Pasal saya meramalkan bahawa tahun 2021 ialah tahun yang sangat challenging untuk tech media. Saya katakan begini, pasal kita ada discuss sebelum ini dalam video rangkuman 2020. Saya katakan semua dah launch online, wartawan dah tak dihantar ke event, dan nampaknya presentation coverage untuk ke semua produk-produk dilancarkan secara atas talian masih lagi sama, and boleh saya argue at a lower cost. Pasal tak perlu terbangkan orang sebenarnya. Dan bila dia tengok engagement kita sama, tak payah hantar orang pun, why nak teruskan. So saya melihat bahawa next year mungkin kalau boleh terbang sekalipun akan very limited dan bukan lagi menyasarkan golongan wartawan. Pasal kita dapat lihat sejak tahun 2019, 2020, tahun ni dah pernah nampak sekali, pengeluar beranti dah tak engage sangat kepada media. Mereka lebih mementingkan kepada influencer dan juga selebriti atas talian. Dan macam ada satu perancangan konsol dekat Malaysia ni misalnya, tak ada satu pun tech media dapat awal, tapi dia bagi awal kepada selebriti. So celebrity power lebih penting daripada media atau wartawan. Dan pada waktu yang sama, tahun ni kita melihat banyak publication houses dan juga banyak media atas talian yang bukan saja in good cases dia hanya mengurangkan tenaga kerja, in worst cases tutup terus. So kita dalam media, kita tahu apa jadi dalam kita punya industri, kita dengar apa-apa yang akan berlaku, kita bercakap dengan klien dan segalanya, dan kita boleh nampak bahawa gonna be challenging tahun 2021 untuk kita untuk meneruskan hidup. Pasal korang pun saya tengok komen dekat video Aman, kenapa tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni, macam menghala lebih kepada santai. Sedangkan kita adalah hardcore tech, kita akan cakap nitty-gritty, tapi nampaknya orang ramai dah tak nak dengar ada nitty-gritty, tak nak technical, nak dengar benda best. Bila review, macam Fahim review negatif sikit, apa negatif? Tu lah. So perubahan yang berlaku ni saya rasa jujur, orang tak menganggap Jujur dah tak penting. Bila negatif, jujur sangat tak suka. Bila positif kata berbayar. Orang apa sebenarnya ni? Tolong aku. So ramalan aku tahun 2021 ialah sangat challenging kepada bukan saja tech media tapi media in general. Tambahan lagi kita ada cakap dalam video sebelum ni bahawa dah ada AI nak tulis berita. So itu sangat challenging kepada AI tulis berita, edit video pun ada AI. Kita adalah
kita adalah orang kata ya spesies-spesies yang terancam. Endangered species. Bukan terancam, diancam. Diancam. Tapi betul lah apa yang kata Obi tu, sebab bila jadi media ni kadang product launch kita ada that exclusivity. Kita boleh pegang, kita boleh bagi try dulu dan kongsi kepada pembaca ataupun penonton pengalaman penggunaan kita. Adakah seronok, adakah bila dia lancarkan ni berbaloi dia beli, ataupun adakah berbaloi untuk sekadar untuk lihat atau cuba. Tapi bila dah tak ada macam tu, kita dah tak boleh cuba awal, dia macam rasa alah kenapa dia dapat itu. Dia dah tak feel. Tak kot, sebab apa kalau tengok kan semua yang dibagi tu contohnya macam influencer ataupun selebriti. Media ni lagi more centered tau. Sebab kalau macam brand fokus kan, okay, orang nak tengok aku tengok lah, and view pun sama. Actually dia punya audience tu is actually different. Sebab kita tahu orang yang tengok kita ni memang centered to tag. And every brand kita akan cover. Kalau macam untuk satu brand tu je, dia cover untuk model tu je lah. And kita akan beritahu yang if something bad happen to that brand, kita yang akan report. Dia tak akan report sebab dia tak akan nak burukkan nama dia. Betul. So tu adalah function orang macam kita ni atau media ni dapat report dekat korang semua. Tapi kalau tak nak. Okay, jadi itulah beberapa ramalan untuk 2021 daripada kami di Amaz. Macam Fahim kata, affordable lebih murah, Nazrin kata perkakasan makin mahal, saya sendiri kata tiada pengecas tahun akan datang, Fazli kereta suam mandu, dan Obi kata apa? Death of media. Death of Kita media. kita mati tahun ni. Jadi bagaimana dengan ramalan anda? Jangan sekali untuk kongsikan di ruangan komen di bawah. Dan sekian saja daripada kami untuk segmen-segmen lebar kali ini. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Bye.